Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Adriana Umaira binti Wan Azhar, Nometrik 422-300-1861 akan membicarakan tentang tajuk kelebihan yang ada pada universiti awam dan universiti swasta di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak pilihan universiti awam dan universiti swasta di Malaysia yang boleh menjadi pilihan untuk sambung belajar. Jadi, saya akan mulakan dengan kelebihan yang ada pada universiti swasta terlebih dahulu. Yang pertama, peluang untuk anda sambung belajar lebih mudah disebabkan persaingan yang kurang sengit berbanding di universiti awam. Yang kedua, disebabkan jumlah pelajar yang lebih kecil berbanding di universiti tempatan, peluang akses kepada pensyarah anda lebih mudah dan senang kerana banyak universiti swasta yang menawarkan pendidikan yang bercorak praktikal. Kaedah sebegini sangat digemari pada majikan pada hari ini. Contohnya, universiti swasta yang terkenal seperti UniKL. Kelebihan UniKL berbanding IPTA yang lain, pembelajaran yang berunsur kepada hands-on telah dilakukan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kalangan pelajar IPTS lebih kompetitif kerana dapat peluang belajar di jurusan yang mereka minati dan sentiasa didedahkan dengan keperluan pasaran semasa. Seterusnya ialah kelebihan yang ada pada universiti awam. Yang pertama, kos yuran universiti awam ataupun dikenali sebagai IPTA sangat-sangat berpatutan dan lebih murah berbanding universiti swasta. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, universiti awam antara yang termurah di dunia. Kebanyakan kos universiti awam ditampung oleh kerajaan. Oleh sebab itu, ia mampu menawarkan lebih banyak jurusan berbanding universiti swasta. Yang kedua, untuk kemasukan ke universiti awam, banyak bantuan pinjaman pendidikan yang disediakan dan ditawarkan oleh kerajaan negeri, kerajaan Malaysia, PTPTN dan sebagainya. Yang ketiga, tidak dinafikan universiti awam yang ada di Malaysia, contohnya Universiti Malaya ataupun Universiti Sains Malaysia, adalah terletak kepada kalangan pensyarah yang berpengalaman dan acap kali menghasilkan banyak kajian serta penyelidikan. Jumlah pensyarah yang memiliki PhD jauh lebih banyak berbanding universiti swasta. Itu sahaja dari saya pada video kali ini. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Syami Husaini bin Johari, nombor metrik 422-300-7241. Hari ini saya akan membincangkan tentang cara-cara menggalakkan pelajar lepasan SPM untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Setakat kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan mendapati bahawa sebanyak 70% atau 300,000 pelajar lepasan SPM memilih untuk tidak menyambung pelajaran mereka. Hal ini akan memberi kesan kepada kemajuan negara kita dalam usaha untuk bersaing dengan negara-negara Asia yang lain kerana kekurangan tenaga mahir. Saya akan memberi sedikit pencerahan tentang beasiswa dan pinjaman yang boleh dimohon oleh pelajar lepasan SPM. Terdapat pelbagai pilihan beasiswa dan tajaan yang disediakan oleh kerajaan ataupun syarikat swasta. Contohnya, kita ada JPA, MARA, PTPTN dan sebagainya. Manakala daripada syarikat swasta, kita ada Hon Leong Bank, syarikat Ajinomoto dan juga kumpulan media Karangkraft. Yayasan di setiap negeri juga ada menyediakan beasiswa, tetapi pelajar perlu mematuhi syarat iaitu bermastautin di negeri tersebut lebih daripada 10 tahun. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh pelajar yang layak mendapat beasiswa. Antaranya, melepasi CGPA yang telah ditetapkan oleh penaja, aktif dalam kerja amal dan juga kurikulum. Diharapkan pelajar lepasan SPM dapat memahami dan menggunakan peluang tajaan yang disediakan oleh kerajaan maupun syarikat swasta ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan hai, nama
Saya Muhammad Fauzi, nombor kami tersalam 4223002231. So hari ini kita akan bincangkan tentang topik bagaimana untuk mempengaruhi pelajar lepasan SPM untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang diploma, ijazah sarjana muda, asasi, matriks maupun tingkatan 6 untuk mempengaruhi pelajar lepasan SPM agar melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, ijazah sarjana muda ataupun asasi dan sebagainya. Sangat penting untuk membina kesedaran terhadap kesan jangka masa panjang dari keputusan ini. Salah satu caranya adalah dengan memberi tumpuan kepada kesan positif yang akan dimiliki oleh mereka dalam jangka masa panjang apabila mereka meneruskan pendidikan mereka. Satu-satunya kunci kepada kejayaan dan pertumbuhan diri adalah melalui pendidikan yang kukuh dan berterusan. Lanjutan pelajaran ke peringkat diploma, ijazah sarjana atau dan sebagainya dapat membuka peluang yang lebih luas dalam bidang akademik dan profesional. Ia membentuk asas yang kukuh dan pencapaian kejayaan yang cemerlang dan membolehkan individu tersebut memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat dan negara. Dengan meningkatkan taraf pendidikan, pelajar akan mempunyai akses kepada pelbagai peluang pekerjaan yang lebih baik dan menggembirakan. Mereka dapat berkontribusi kepada inovasi, teknologi, kemajuan dan pelbagai bidang. Selain itu, pendidikan yang tinggi membuka pintu kepada pendapatan yang lebih tinggi, kestabilan kewangan dan kualiti hidup yang lebih baik dan untuk diri sendiri dan keluarga. Penting juga untuk difahami bahawa pendidikan adalah pelaburan jangka masa panjang yang memberikan peluangan yang kekalan sepanjang hayat. Ia membentuk minda, membuka wawasan dan memupuk nilai-nilai positif seperti disiplin, kebertanggungjawaban dan daya saing. Dengan memahami kesan jangka masa panjang ini, pelajar akan mempunyai motivasi yang lebih tinggi dan untuk meneruskan pelajaran dan mencapai kejayaan dalam itu. Oleh itu, mari kita sama-sama mengambil langkah positif melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi, memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih mendalam dan mencapai matlamat hidup yang lebih besar. Jangan lepaskan peluang untuk membina masa depan yang lebih baik, memberikan dampak positif kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat secara keseluruhannya melalui pendidikan yang berterusan dan berkualiti. Hai, nama saya Muhammad Nur Haikal bin Nur Haidi, nombor matriks 42233611. Pada era pasca modernisasi yang penuh canggih dengan teknologi pada hari ini, isu lepasan SPM tidak lagi berminat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat pendidikan yang lebih tinggi semakin menunjukkan rekod peningkatan di negara kita. Saya yakin antara salah satu faktor hal ini berlaku adalah remaja kini yang lebih tertarik dan berminat kepada ekonomi. Justru itu, pada hari ini saya ingin kongsikan 3 manfaat melanjutkan pelajaran lepas SPM. Yang pertama, gaji yang lumayan. Saya yakin setiap orang pasti mahukan pekerjaan yang stabil dan gaji yang lumayan. Apabila seseorang itu mempunyai kelulusan dan pendidikan yang baik, contohnya seperti diploma, degree, master dan sebagainya, saya yakin gaji yang diberi dan pendapatan yang diberikan akan semakin bertambah. Kebiasaannya, setiap majikan di dalam sesebuah syarikat akan meletakkan standard gaji dan jumlah gaji tertentu seiring dengan pengalaman dan pendidikan yang diperolehi. Jadi anda tidak perlu bermula daripada bawah dengan kelulusan yang rendah. Yang kedua, meningkatkan perkembangan diri. Apabila anda belajar di peringkat pendidikan yang lebih tinggi, saya yakin dengan pengalaman yang ada, ia akan membangunkan kemahiran anda untuk berkomunikasi, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah dan juga kemahiran interpersonal dan sebagainya. Anda juga akan lebih bijak untuk mengatur masa dan lebih berdisiplin untuk menggalas tanggungjawab yang diberikan dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga, meningkatkan jaringan sosial anda. Saya yakin apabila anda belajar di peringkat pendidikan yang lebih tinggi, anda dapat berinteraksi dan bersosial dengan rakan-rakan dan juga pensyarah yang datang daripada pelbagai latar belakang yang berbeza. Ini dapat membantu anda untuk memperluaskan jaringan anda untuk masa hadapan. Ini juga akan meningkatkan kemahiran sosial anda bersama
orang lain. Jadi, kesimpulannya di sini, terdapat banyak manfaat menyambung pelajaran selepas SPM. Harapan saya agar lepasan SPM dan remaja kini dapat membuat keputusan yang bijak dan betul demi masa hadapan mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Rashidin bin Abdullah, merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kohort 41. Maafkan saya. Hari ini saya akan memperjelaskan kepada anda tajuk saya, iaitu tentang cabaran pelajar ketika berada di institusi pengajian tinggi, sama ada swasta ataupun awam. Kita sedia maklum bahawa setiap manusia mempunyai masalah tersendiri. Mustahil manusia tiada masalah. Jika manusia tiada masalah, bermakna mereka lah yang bermasalah. So, pelajar-pelajar yang berada di IPT akan mempunyai cabaran ataupun masalah ketika berada di sana. Baiklah, cabaran utama bagi pelajar IPT adalah masalah kewangan. Sebagai pelajar institusi pengajian tinggi, masalah kewangan adalah satu masalah utama yang dihadapi oleh pelajar dalam kehidupan mereka. Sebilangan besar pelajar tidak tahu mengurus perbelanjaan mereka sendiri, terutamanya pelajar tahun 1 yang baru memasuki bidang sekolah hingga ke universiti. Sekiranya pada masa lalu, bagi keluarga yang mempunyai latar belakang yang berkemampuan daripada pelbagai aspek, mungkin ibu bapa hanya mampu membiayai anak-anak ketika masih sekolah. Namun apabila memasuki peringkat universiti, ada sesetengah keluarga yang tidak mampu membiayainya lagi. Di peringkat IPT bukan sahaja kewangan, tetapi juga banyak aspek lain yang perlu dikendalikan, seperti penyertaan akademik dan penyediaan keperluan harian. Keadaan ini merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar dengan lebih matang. Golongan pelajar secara asalnya di mana tidak mempunyai sumber pendapatan kerana mereka masih belajar dan tidak digalakkan untuk mencari duit. Kebiasaannya, sumber kewangan mereka sama ada melalui pinjaman beasiswa ataupun duit belanja daripada ibu bapa. Sumber kewangan utama bagi kebanyakan pelajar adalah pinjaman dari institusi tertentu seperti Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, iaitu PT-PTN. Bagi mereka yang bernasib baik, mereka akan mendapat beasiswa atau tajaan daripada Kementerian Perkhidmatan Awam, iaitu JPA, Majlis Amanah Rakyat, iaitu MARA, Yayasan Nasional atau agensi korporat. Tetapi biasanya, beasiswa atau tajaan ini hanya diberikan kepada pelajar yang telah menunjukkan prestasi yang baik dalam akademik. Tidak seperti peminjam PT-PTN. Mereka tidak perlu membayar setelah tamat pengajian. Baiklah, secara kesimpulannya, antara cabaran yang pelajar akan hadapi ketika berada di IPT adalah, yang pertama, terpaksa menempuhi kehidupan norma yang baru, persekitaran baru, dan yang kedua adalah cabaran dari segi kewangan dan lain-lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Apakah perbezaan memasuki sasi dan tingkatan 6? Buat makluman semua, setiap program ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh, lepasan SPM yang layak dan memenuhi syarat kelulusan ke tingkatan 6 tidak perlu memohon dan akan ditawarkan masuk tingkatan 6 secara otomatik dalam setiap sekolah. Setiap program mempunyai silibus bagi pengajian dan kurikulum yang berbeza-beza. Bagi pelajar yang ingin mengambil asasi pula, sukatan pelajar untuk program asasi bersifat khusus kepada kursus pengajian ijazah yang mempunyai kaitan rapat dengan program asasi tersebut. Walau bagaimanapun, pilihan yang terbaik adalah bergantung kepada cita-cita atau bidang kerja yang anda ingini. Sebagai contohnya, jika anda ingin menjadi jurutera, bolehlah memilih untuk mencuburi bidang pengajian kejuruteraan yang telah ditawarkan. Bagi mereka yang tidak pasti atau ragu-ragu apa pilihan pengajian yang terbaik, cubalah lakukan sedikit kajian tentang perbezaan asasi dan tingkatan 6 terlebih dahulu. Program asasi diurus oleh universiti di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Program masih juga dipercayakan kepada beberapa jurusan yang khusus. Tempoh pengajian asasi biasanya mengambil masa antara 1 hingga 2 tahun. Sukatan pelajaran program asasi lebih bersifat khusus kepada kursus pengajian hingga ijazah yang mempunyai kait rapat dengan program asasi.
Bagi lepasan SPM yang berkaitan dengan jurubersyarat ke tingkatan 6, dia mestilah memperoleh sekurang-kurangnya dalam subjek Bahasa Melayu C bagi menerima tawaran secara automatik. Pada yang gagal dapat tawaran pelajar boleh mengumpulkan rayuan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia dalam tempohan rayuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga, iuran pengajian dan saja dan penginapan adalah ditanggung pelajaran sendiri, di mana sebahagian subsidi oleh kerajaan. Jumlah bayaran yang dikenakan kepada pendaftaran pelajaran bergantung kepada jurusan dan universiti yang berkenaan kepada mereka. Manakala bagi tingkatan 6 pula adalah iuran antara paling murah berbanding asasi kerana bayaran tidak mencapai beribu. Manakala pelajar yang sudah lulus program asasi di mana-mana pun perlulah memohon UPU bagi meneruskan ijazah, tetapi keutamaan akan diberikan kepada asasi untuk meneruskan universiti mereka. Taman pula, lulusan program asasi yang lain akan diserap masuk ke peringkat ijazah sarjana muda universiti berkenaan jika menepati syarat dan kelayakan. Manakala tingkatan 6 juga kiraan CGPD ataupun pointer dilakukan dengan mengambil pointer keseluruhan subjek dan dibagikan dengan 4. Jika berjaya memperoleh 3 pointer ke atas, sudah dikira memuaskan. Pointer yang diperlukan untuk menguasai universiti belum menggunakan kelulusan STPM tidak tinggi berbanding kelulusan meteorologi, diploma ataupun sebagainya. Kerana ciri-ciri akademik yang hampir setaraf dengan universiti, bagi pelajar di STPM sama pelajaran seperti di sekolah, tetapi punya sistem kiraan pointer dan jurusan tingkatan 6. Bagi tingkatan 6 ia mempunyai jurusan Sains dan Kemanusiaan. Selain itu juga, asasi menggunakan sukata pelajaran bersifat khusus kepada program pengajian ijazah yang dijuruskan untuk program asasi. Baik, kesimpulan yang telah saya sampaikan, walaupun di manapun kita belajar, sangat penting untuk anda menggunakan masa dan peluang belajar di universiti untuk timba beberapa banyak ilmu dan juga mengasah kemahiran pada diri anda secara global serta keinginan diri di setiap individu sendiri. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Adli bin Jeffrey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. My name is Muhammad Afif bin Osman. My matric number is 422300221. Today I will talk about unlocking your potential, or you can say the transformative power of college education. This journey is not only about gaining knowledge, but also about the incredible personal and professional growth that awaits each of us. Let's start with academic growth. College provides a unique opportunity to acquire specialized knowledge in chosen fields. You will delve deep, gaining expertise and refining your critical thinking skill through research analysis. Moving on to personal development, college is a stepping stone toward independence and self-discovery. It's a place where you will learn to manage your responsibility and form your belief amidst a diverse and stimulating environment. In terms of communicating and social skills, interacting with a diverse student body enhance your ability to work in teams, communicate effectively, and understand different perspectives. Networking with professors, alumni, and peers can open doors to future opportunities. One of the most critical aspects is time management and discipline. Balancing academics, extracurricular, and personal life teaches us about valuable skills that will serve us well in the future. Then we have extracurricular and leadership opportunities. College offers a rich array of activities that help shape your leadership and organizational abilities. And volunteering and community engagement foster empathy and sense of social responsibility. In terms of career development, internship and co-op programs provide a glimpse into the real world. They bridge the gap between theory and practice, preparing us for your future career. As for academically, critical thinking and problem solving are nurtured through coursework and projects. College equip you with the skill to analyze, adapt, and innovate. Lastly, cultural and global awareness is a significant aspect. Exposure to diverse culture and viewpoints enriches your education, making you more understanding and empathetic global citizen. In conclusion, a college education is an extraordinary journey of growth.
Offering more than just academic knowledge is a transformative experience that shapes your character, refines your intellect, and prepares you for the world beyond. Embrace the opportunities that awaits for in doing so, you will unlock your full potential and truly make a difference in the real. Thank you. That's all from me. Hi, good morning to one and all present here. My name is Nurfatin Sabrina binti Syarasni, metric number 422300981. Today I am here to deliver a speech about education, especially for SPM leavers. I will talk about foundation versus diploma. It is usually a belief that education is the foundation for all around development. Life is based on development, and that developing and growing is life. If we describe this view into the perspective of education, we can sum up that education is the all-around development of the individual's personality. Thus, education is nothing but all-around development of the individual's personality. Education is a process of man-making. Hence, education is necessary for all. The study conducted by the UCSI Pool Research Center saw the participation of 1,000 respondents who were asked about their plans after completing their SPM exam. Just over half, 51%, said they planned to continue studying, while 39% said they would look for a job and 10% had no plans. Ladies and gentlemen, you may have heard about diploma and foundation programs being viable pathway to a degree, but which should you choose, and is one better than the other? We pit these two programs against each other to help you understand and decide which will suit you best. Here we go. First, let's talk about what is the difference in the level of qualification. A diploma is a higher qualification compared to a foundation and is viewed as equivalent to a first-year degree at university. And if you intend to enter the workforce quickly, a higher qualification is generally pretended. However, this does not mean that a diploma is superior to a foundation. One of the key reasons why a diploma is a higher qualification is because a diploma has a long duration, where it will take you between 2 to 3 years to complete. In comparison, a foundation is only 1 year long and allows you to smoothly transition into a degree, which is a higher qualification than a diploma. Second, what will you be studying? Diplomas are focused on training and qualifying you for a particular area or trade. So if you are keen to pursue a career that requires more practical skills than academic knowledge, for example, culinary art or aircraft maintenance, you might want to pursue a diploma compared to a foundation. The diploma program will be a progressional study of your chosen field and will be more in-depth as you continue. On the other hand, foundation programs such as a foundation in arts or foundation in science is a broader program than a diploma and will prepare you with the basics of your chosen field of study. Most universities offer both core and elective subjects, which allows you to explore different topics before you pursue your degree. Additionally, a foundation program has a higher academic standard, which can make transitioning into a degree easier. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum, nama saya Nur Batisha Yuni binti Muhammad Adinet. Nombor mereka saya 422-300-0961. Saya daripada kos pendidikan awal kanak-kanak. Usah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan.
Saya akan menceritakan sedikit tentang kepentingan melanjutkan pengajian di IPT. Melanjutkan pelajaran ke universiti mempunyai banyak kepentingan dan manfaat, baik secara peribadi maupun profesional. Pendidikan tinggi juga akan membantu orang ramai meluaskan pengetahuan dan kemahiran mereka, menyampaikan idea mereka dengan lebih jelas secara lisan dan bertulis, memahami idea dan teori abstrak, dan lebih menjadi sedar tentang persekitaran mereka dan orang di sekeliling mereka. Berikut adalah beberapa alasan untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat universiti. Antaranya, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Universiti memberikan peluang untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang yang diminati dan mengembangkan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya di masa hadapan. Anda akan mempunyai akses kepada pengajar yang ahli dalam bidangnya dan sumber daya pendidikan yang canggih. Selain itu, pengembangan kemampuan berkomunikasi. Di universiti, anda akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang memerlukan kemampuan bercakap, menulis dan berkomunikasi secara efektif yang merupakan kemahiran penting dalam hampir setiap pekerjaan. Pendek kata, objektif melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti bukan semata-mata untuk menimba ilmu sahaja, tetapi juga untuk membina perwatakan diri yang baik dan juga kemahiran-kemahiran lain seperti berkomunikasi dan melayani orang lain. Terusnya, membantu anda mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pelanjutan pelajaran ke peringkat universiti juga mampu membantu anda mendapatkan pekerjaan. Kualifikasi Sijil Pelajaran Malaysia SPM tidak lagi mencukupi untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. SPM hanya membantu anda untuk mendapatkan pekerjaan gaji minimum sahaja yang tidak mampu menanggung kos sara hidup. Sebagai seorang anak, kita tidak boleh bergantung kepada ibu bapa sepanjang hidup kita. Mereka sudah tua, kita mempunyai tanggungjawab terhadap kehidupan kita sendiri demi mendapatkan pekerjaan. Dengan pendapatan yang stabil, ijazah pertama menjadi kualifikasi minimum yang diperlukan. Kesimpulannya, meneruskan pendidikan anda ke universiti boleh membantu anda mengembangkan diri anda secara pribadi, meluaskan peluang kerjaya anda dan menyumbang kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, anda penting untuk memilih program pengajian yang sesuai dengan minat dan matlamat anda, serta mengambil kira kos dan masa yang diperlukan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah. Ingat, jangan takut untuk mencuba. Tahap kejayaan anda tidak akan ditentukan oleh kegagalan, tetapi oleh ketekunan dan usaha yang anda lakukan. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Batisyaini binti Muhammad Adina. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Nurul Zawanis binti Muhammad Zain. Nombor mencari saya ialah 4223005231. Hari ini saya ingin membincangkan topik berkaitan dengan kesan melanjutkan pelajaran di IPT. Antara kesannya ialah dengan melanjutkan pelajaran di universiti, kita akan banyak menjumpai mereka yang bijak pandai, rajin, inovatif dan kreatif. Secara tidak langsung, kita akan mencontohi sikap-sikap mereka ini. Nilai-nilai tersebut banyak membantu dalam kehidupan seharian kita dan masa depan kita. Seperti pepatah Arab pernah mengatakan, jika kita berkawan dengan si pembuat besi, maka kita akan terasa kepanasan bahang apinya. Namun sekiranya kita berkawan dengan penjual minyak wangi, maka secara tidak langsung baunya akan melekat kepada diri kita. Hal ini kerana kita mudah untuk dipengaruhi oleh orang sekeliling. Selain itu, dengan melanjutkan pembelajaran dapat membantu dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dalam mendepani ombak globalisasi. Pada era ini, kualifikasi CJSPM tidak lagi mencukupi dalam mendapatkan pekerjaan yang stabil. Seterusnya, pelanjutan pelajaran di universiti akan melahirkan golongan intelektual yang mampu bersaing di persada antarabangsa. Pelbagai program dan seminar yang dijalankan di institusi dalam memberi peluang kepada pelajar untuk bersaing dengan pelajar dari negara luar. Pelajar juga dapat merebut peluang dalam melanjutkan pembelajaran ke negara luar bagi merasakan perbezaan cara belajar di dalam dan di luar negara. Oleh itu, amatlah digalakkan bagi mereka lepasan SPM melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi bagi melahirkan generasi baru yang berilmu, berpengetahuan
dan mengambil peluang ini untuk meneruskan pengajian ke peringkat universiti. Sekian, terima kasih. Hai semua, Assalamualaikum. Adakah adik-adik lepasan pelajar SPM tidak tahu apakah persediaannya perlu dilakukan untuk melanjutkan pelajaran ke IPT? Mari saya kongsikan bersama anda. Pertama ialah pilih kursus atau bidang pengajian mengikut bidang yang anda minati. Cara ini sangatlah penting kerana ramai di antara para pelajar tidak berjaya menamatkan pengajian mereka kerana kursus yang diambil tidak diminatinya. Dengan memilih kursus yang anda minat akan membantu anda lebih fokus, lebih menghayati dan lebih mendalami akan subjek-subjek yang akan dipelajari. Sebagai contoh, seorang pelajar ini meminati bidang kesenian tetapi mengambil keputusan untuk mengambil bidang kejuruteraan, maka ia memerlukan usaha yang lebih bagi pelajar ini untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dan mendapatkan segulung ijazah. Yang kedua ialah para pelajar perlu memastikan sumber dana yang mencukupi untuk menampung kos perbelanjaan di IPT. Memang tidak dapat dinafikan lagi apabila anda memasuki peringkat ke IPT, anda memerlukan dana yang banyak. Kos-kos seperti yuran pengajian, yuran asrama, duit perbelanjaan makan dan minum perlu ditanggung oleh pelajar semasa tempoh pengajian. Tetapi, terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan oleh para pelajar untuk mendapatkan bantuan kewangan apabila anda melanjutkan pelajaran ke IPT. Contohnya seperti permohonan bayar siswa adalah cara yang terbaik dalam memastikan anda untuk menyelesaikan yuran pengajian dan di samping mendapat keputusan yang terbaik dan cemerlang dalam pengajian masing-masing sebagai syarat untuk mendapatkan tajaan bayar siswa. Langkah yang ketiga ialah mempersediakan diri seperti kelayakan akademik dan penglibatan dalam aktiviti kurikulum semasa di sekolah. Ini merupakan syarat umum bagi seorang pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Penglibatan yang aktif dalam kurikulum pula mencerminkan kepribadian para pelajar. Syarat-syarat ini penting bagi IPT dan majikan di waktu kelak untuk menilai kebolehan dan nilai yang unik yang terdapat dalam diri pelajar masing-masing. Yang terakhir ialah para pelajar perlu menganalisis pasaran kerja yang terkini. Sebelum memohon untuk melanjutkan pelajaran, anda mestilah menganalisis pasaran kerja yang terkini supaya jurusan yang diambil oleh para pelajar menjanjikan peluang pekerjaan selepas anda berjaya menamatkan pengajian di IPT. Seperti mana yang kita boleh lihat pada sekarang ini, kadar pengangguran graduan lepasan IPT semakin tinggi dan agak membimbangkan. Ramai dalam kalangan mereka ini terpaksa lari daripada bidang pelajaran mereka untuk mencari pekerjaan kerana tekanan ekonomi pada hari ini. Semoga segala perkongsian saya bersama anda pada hari ini dapat membantu anda sedikit demi sedikit untuk merancang haluan anda secara berkesan. Semoga berjaya!